gerak pula. Okey. So, kalau ikut manusia ada 11 sistem. Kita ada 11 sistem. 11 sistem. So, antara sistem yang kita ada adalah sistem saraf manusia. Okey, soal cikgu okey Kalau tak okey, aku tutup cikgu punya video ni. Takut slow lah pula. Okey, yang pertama, sistem saraf manusia adalah mengawal dan menyelaras. Oh, tak muat dia, pendek sangat. Mengawal dan menyelaras organ dan bahagian badan manusia. Yang pertama adalah mengesan rangsangan. Contohnya macam haba, kan, kena panas ke, kena jarum ke, contoh. Dapat mengesan. Yang kedua, lepas mengesan dia akan menghantar isyarat ataupun maklumat dalam bentuk impuls. Jadi korang akan pakai ni, impuls ni, isyarat impuls. Perkataan impuls tu korang akan pakai nanti. So, menafsirkan impuls. Okey, lepas dia hantar impuls tu, dia akan kena mentafsirkan impuls. Impuls ni dalam bentuk elektrik. Laju sangat dan menghasilkan respons yang sesuai. Menghasilkan respon yang sesuai. Okey, sampai sini okey? Boleh? Sampai sini boleh terima? Teruskan lagi Okey, good. Okey, sekarang kita nak labelkan apakah yang ada pada sistem saraf manusia ni. Okey, yang paling atas tu kita ada namanya sebagai sistem pusat. Sistem saraf pusat. Maksudnya kalau sistem ni tak ada, kita akan mati guys. Sebab tu namanya sistem saraf pusat. Okey, yang utama adalah otak. Yang kedua adalah saraf tunjang. Okey. Yang pertama otak, yang kedua saraf tunjang. Cikgu rekod. Patricia, terima kasih ingatkan. Yang ni cikgu rekod. Okey, daripada saraf pusat yang besar ni, okey, otak yang besar ni, so dia ada anak otak. Anak otak tu dikenali sebagai sistem kranium. Jadi pecahan otak tu ada lagi namanya sistem kranium. Begitu juga saraf tunjang, anak kepada saraf tunjang namanya adalah saraf spina ataupun spinal cord bahasa Inggeris. Saraf spina. Jadi yang ini sebagai sistem saraf pusat, yang ini namanya sistem periferi. Sistem saraf periferi. Periferi ni maksudnya sokongan kepada sistem pusat. Macam anak dia lah. Sistem periferi ni macam anak dia lah. Okey. Jadi sistem saraf manusia terdiri pada sistem pusat dan juga sistem periferi. Sistem pusat ni otak dengan saraf tunjang, periferi ni anaknya. Ni anak otak, yang ni anak saraf tunjang. Macam tu. Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Sampai sini okey Okey, dalam tindak balas kita setiap hari, kita ada 2 tindak balas. Yang pertama, tindak balas terkawal. Kita boleh kontrol. Yang kedua, tindak balas luar kawalan. Cikgu tanya korang. Kalau kita bernafas ataupun degupan jantung kita berdegup kan, kita boleh kontrol tak degupan jantung kita? Rasa-rasa kita boleh kontrol tak degupan jantung kita? Siapa boleh kontrol je jawapan dia? Cuba korang stop sekejap degupan jantung tu, boleh tak? Jantung bergerak, jantung berdegup tu boleh stop tak? Tak boleh stop kerana dia adalah tindakan luar kawalan. Walaupun jantung tu kita punya. Jadi namanya luar kawalan. Darah kita sedang mengalir, kita boleh stop tak darah kita? Tak boleh. Itu namanya tindakan luar kawalan. Yang boleh kita kawal ni apa? Kita makan, kita baca buku, kita tengok telefon, itu boleh kawal. Jadi tindak balas tubuh manusia terhadap rangsangan boleh dibahagi pada 2. Yang pertama, tindakan terkawal.
Terkawal. Satu lagi tindakan luar kawalan. Tindakan luar kawal ataupun luar kawalan. Okey, boleh? Okey, kita masuk dulu tindakan terkawal dulu ya. Apa yang kita kawal ni? Contohnya tindakan terkawal ialah tindakan sedar. Tindakan sedar. Kita sedar kita buat baca, tak sedar tak tahulah. Kan? Dan dijalankan di bawah kehendak seseorang. Seseorang. Nak tengok telefon kot, takkan tak sedar kan? Mesti dah sedar. Okey, semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Jadi otak kita kawal semua tindakan terkawal. Contoh tindakan terkawal kita termasuklah membaca. Okey, membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari, bersenam dan sebagainya lah. Korang boleh tambah sendiri. Senam ke, bercakap ke. Okey, dah salin dulu. Korang boleh salin. Okey dah. Aku teruskan lagi ya. Ni contoh tindakan terkawal. Contohnya kita telefon orang. Kan, ataupun telefon berbunyi. Okey, rangsangan kita adalah telefon berbunyi. Phone ringing. So ni namanya rangsangan. Okey, rangsangan telefon berbunyi. Okey, lepas telefon berbunyi, apa yang kita perlu buat adalah dikesan oleh reseptor. Okey, dikesan oleh reseptor. Reseptor ni namanya adalah efektor. Okey, ini namanya reseptor. Reseptor ni namanya adalah efektor. Yang ada dalam telinga lah. Yang ada dalam telinga. Okey, efektor yang ada dalam telinga. Okey, lepas tu dihantar kepada otak melalui impuls tadi. Jadi otak pun akan tafsir. Oh, ni bunyi telefon ni. Okey, dia hantar balik kepada yang atas A factor, yang bawah E factor. E factor. E factor ni adalah reseptor dan ni adalah sebagai kelenjar kita. Okey, reseptor dan juga E factor. Okey. Jadi satu A, satu bunyinya A factor, satu bunyi E factor. Okey, lepas tu kita pun akan respon, tindak balas. Tindak balas kita nak angkat ke, tak nak angkat ke, kita akan beri respon. Jadi bermula dengan rangsangan. Okey, lepas tu melalui E factor. A dulu ya, ingat A factor, yang ni E factor. Okey, menghantar ke otak, otak mentafsir. Lepas tu hantar kepada kita balik. Kita nak respon macam mana? Tindak balas kita nak angkat ke, tak nak angkat. Okey, dah boleh. Jadi otak ni memang dia akan kerjanya mentafsir ya, otak tu. Okey, boleh? Saya teruskan ya. Alright. Seterusnya kita masuk tindakan luar kawalan. Kita ada juga tindakan luar kawalan yang tidak boleh kita kontrol. Ada. So, tindakan luar kawalan, tindakan yang berlaku dengan serta-merta. Dengan serta-merta. Kita tak boleh nak kontrol. Contohnya, mata masuk habuk. Tak sempat nak kontrol, dia kelip dulu. Kena benda tajam. Tak sempat nak buat apa, tangan lari dulu. Kena benda panas, tangan kita lari dulu. Sebab betul tak? Itu namanya tindakan luar kawalan. Kita tak boleh kontrol dia. So, tanpa kawalan, sedar. Okey, atau memikirkan terdahulu.
memikirkan terdahulu. Macam tu. Jadi tindakan luar kawalan boleh dikelaskan kepada dua. Okey. Yang pertama betul-betul tak boleh kawal. Contohnya macam degupan jantung. Okey, degupan jantung. Yang kedua pernafasan. Okey. Allah tak ada. Pernafasan. Okey, yang ketiga adalah peristalsis. Korang belajar masa form 2. Siapa dah lupa dah apa itu peristalsis? Cuba kat tangan. Rembesan ailio. Kita tak perasan ailio kita keluar je kan? Dia adalah sesuatu yang tak kontrol. Okey, ingat lagi guys, peristalsis ni siapa yang tak ingat? Peristalsis ni contohnya dekat usus. Najis kita bergerak, kita tak boleh kontrol. Pergerakan tu disebabkan oleh pergerakan peristalsis. So, ini semua dikawal oleh medulla oblongata yang ada pada otak ni. Medulla oblongata kat sini. Nampak tak kat sini ni? Yang cikgu warna kuning tu kan, namanya medulla oblongata namanya. MO. Jadi dikawal oleh medulla oblongata. Jantung kita bergerak, berdegup. Okey, ini namanya tindakan tak terkawal. Ada satu lagi tindakan yang dikawal oleh saraf tunjang. Saraf tunjang ni dia tak melalui medulla oblongata. Contohnya macam kena objek panas ataupun kita kata menarik tangan bila terkena benda panas. Menyentuh objek panas. Jadi balu macam ni saraf tunjang punya kerja. Okey, saraf tunjang yang bawah ni lah. Saraf tunjang kat bawah. Saraf tunjang kat sini. Saraf tunjang. Okey, lagi. Mungkin juga kena jarum tajam. Jarum tajam ni kita pun alihkan jari kan. Jarum tajam. Okey, lagi mungkin masuk habuk. Mata masuk habuk. Jadi kita akan kedipkan mata kita lah. Kita akan kedipkan mata kita masuk habuk. Ataupun kita bersin sebab masuk habuk. Bersin masuk habuk. Maksudnya hidung kita masuk habuk. Dan sebagainya lagi. Okey, ataupun lutut kita kena objek yang kita ketuk pada lutut kita pun bergerak. Lutut kita bergerak kan. Jadi ada dua lah. Satu yang dikawal oleh otak. Satu lagi dikawal oleh saraf tunjang. Okey. Yang dikawal oleh saraf tunjang namanya tindakan refleks. Tindakan serta-merta namanya tindakan refleks. Jadi untuk membezakan dengan otak, dia namakan sebagai tindakan refleks. Sebut refleks, dia adalah saraf tunjang. Kalau medulla oblongata, otak ni dia tak ada apa-apa. Okey, boleh. Disebut refleks tu memang saraf tunjang punya kerja. Saraf tunjang kat bawah ni tahu ya. Okey. Alright guys, nak tanya apa tak seperti ni? Okey dek, boleh. Okey, seterusnya. Saraf tunjang ni, spinal cord. Spinal cord ni saraf tunjang lah bahasa Inggeris. Spinal cord. Lupa nak copy bahasa Melayu pula. Okey, korang okey? Dah salin dah semua? Tak sempat salin beritahu. Okey, sekarang ni kita tengok aliran tindakan refleks. Ingat, tindakan refleks ni disebabkan oleh saraf tunjang. Nampak tu, refleks ni saraf tunjang. Okey, saraf tunjang, spinal cord. So, mula-mula apa jadi? Mula-mula tengok tu, dia kena panas kan? So, mula-mula rangsangan. Lepas rangsangan, pada hujung jari tu ada effector. Okey, effector ni adalah kita punya reseptor yang ada kat situ. Namanya effector. Okey, dia mengalir sampai ke saraf. Ni bentuk saraf. Saraf kalau dipotong macam ni bentuknya. Okey, sampai kat saraf, ni namanya saraf tunjang lah. Saraf tunjang kalau potong jadi macam ni, nampak rupa dia.
Okey, tu kembali semula sampai ke otot. Otot ni namanya E factor. Satu A, satu E. E factor. Jadi dia akan mengecut. Otot ni mengecut untuk menarik tangan kita. Jadilah tangan kita kat sini. Okey, dia tarik tangan kita namanya E factor. Jadi ingat A factor, saraf tunjang, E factor. Boleh, ni adalah saraf tunjang punya kerja namanya tindakan refleks, menyentuh objek panas. Jadi korang tengok kat sini lah, benda-benda yang luar ni kita adalah tindakan saraf tunjang. Benda-benda yang kat dalam ni adalah dikawal oleh otak medulla oblongata. Okey, seterusnya kita nak masuk lagi. Apakah kepentingan yang kita ada Tuhan cipta ni? Mestilah ada kepentingannya. Yang pertama, rangkaian sistem saraf manusia ni sebenarnya mengawal dan menyelaras. So, mengawal dan menyelaras. Mengawal dan menyelaras organ badan untuk menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan pergerakan badan. Pergerakan badan. Okey. Jadi kalau sistem saraf yang rosak ni sebenarnya boleh menyebabkan seseorang menjadi lumpuh. Jadi orang yang lumpuh tu salah satunya sarafnya tak berfungsi. Ataupun mungkin lumpuh sementara. Mungkin sarafnya terkepit sekejap ke lepas aksiden. Atau kalau teruk sangat mungkin lumpuh separuh badan. Ataupun mungkin lumpuh keseluruhan badan. Lumpuh, tak boleh buat apa-apa, lembik aje. Jadi semua ni disebabkan oleh saraf. Jadi kena jagalah saraf kita. Saraf kalau rosak tak boleh repair. Tapi kalau tulang kita patah boleh repair. Tulang boleh cantum balik. Okey. Tisu-tisu kulit kalau luka boleh cantum balik. Tapi saraf kalau luka rosak tak boleh repair. Okey, lagi. Dah saling guys? Rangsangan dan tindak balas manusia. Okey, manusia mempunyai 5 organ deria, iaitu mata, telinga, hidung, kulit dan juga lidah. Ada 5. Kalau ada 6 tu benda-benda yang tak nampak lah. Orang panggil sixth sense kan. Nampak hantu ke, tu deria ke-6. Kita dalam sains tak adalah benda tu, tak percaya kan. Jadi 5 deria sahaja. Okey, so yang pertama, mata ni. Dalam banyak-banyak, mata ni paling complicated. Banyak sangat nak kena ingat mata ni. Okey, yang pertama, yang mula-mula tu warna putih tu namanya sklera. Okey, yang dalam tu namanya iris. Yang macam cerita Ejen Ali tu. Yang dekat tengah tu anak mata namanya pupil. Pupil tu anak mata yang warna hitam. Okey, ini pengenalan kepada mata. Namanya banyak lagi guys. Namanya banyak lagi. Jom kita tengok nama-nama kita. Target cikgu malam ni adalah untuk memperkenalkan nama-nama pada mata ni. Tu dia. Tengok betapa banyaknya mata-mata ni. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Mana nombor 1? Nombor 1 kat sini kan, nombor 1 kan. Nombor 1 yang dekat putih yang bonjol ni namanya adalah kornea. Yang bonggol tu namanya kornea. Okey. Okey, nombor 2. Nombor 2 yang pegang kanta tu namanya iris. Yang pegang kanta tu namanya iris. Yang pegang kanta tu. Okey, nombor 3 anak mata, iaitu pupil. Anak mata ni lah anak mata. Anak mata dia Ini dekat tengah tu. Okey, yang keempat ni kanta mata.
Kanta mata. Kanta mata keseluruhan. Jadi anak mata tu berada dekat kanta mata. Okey, kita ulang balik. Yang gemuk ni namanya cornea. Okey, yang pegang kanta tu namanya iris. Okey, yang tengah-tengah ni namanya anak mata ataupun pupil. Dan yang pegang ni namanya adalah kanta. Jadi kalau kita beli spek mata, kita sebut spek mata kanta kan? Kanta spek mata. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Dia adalah nombor 5 dekat sini ni. Cecair dalam ni namanya adalah glamour. Glamia ataupun glamia lah. Jadi cikgu akan buat 5 warna lain, 5 warna lain supaya senang si korang nak refer. Jadi cornea, iris, pupil, kanta mata dan juga glamia. Glamia itu adalah cecair dalam tu. Jadi cecair kena ada. Okey, nombor 6. Nombor 6 tu dekat sini. Dekat sini kan. Itu namanya adalah ligament penggantung. Untuk gantung kanta kita. Namanya adalah ligament penggantung. Ligament penggantung. Okey. Nombor 7. Nombor 7 ni yang menyebabkan kanta kita jadi kembang ataupun jadi nipis. Kanta kita boleh jadi tebal, boleh jadi nipis. Siapa yang punya kontrol tu? Nombor 7 namanya adalah otocilia. Otocilia. Okey, kalau dah tua macam cikgu ni kan, otocilia ni dah kurang berfungsi. Jadi nak kecutkan otak tu sakit. Jadi migraine lah kepala otak kita. Nak kecutkan, sebab tu orang rabung kan nak baca lambat. Nak fokus sebab dia rabung dulu. Dia nak jadikan kontrak kepada otocilia ni. Okey, nombor 8. Nombor 8 adalah dekat sini. Kat sini ni, mana? Kat sini namanya apa nombor 8 ni? Nombor 8 lah conjunctiva. Namanya lah conjunctiva. Conjunctiva Conjunctiva. Nanti aku tunjuk yang warna berwarna-warni sikit supaya nampak. Yang seterusnya adalah Glymeca. Glymeca namanya. So yang 10 namanya adalah sclera. Yang kita nampak tadi sclera. Okey, nombor 10. Cukup 10 dulu. Jom cikgu tunjuk buku teks sikit supaya korang nampak warna sebenar. Macam mana warnanya. Form 3, sign. Okey. Okey, tengok mata, mana mata? Okey, ini matanya. Sekejap, cikgu tu pusing sikit. Nampak tak? Okey. Conjunctiva kat sini lah. Conjunctiva tu dekat sini. Ni nampak tak? Tapi tak popular guys. Yang popular nanti aku beritahu ni. Cikgu akan beritahu lah mana-mana yang popular. Okey, nanti cikgu beritahu yang manakah yang popular sebab senang korang nak buat. Okey, lagi. Dah cukup 10 kan? Dah cukup 10. Cikgu guna warna lain, warna hijau lah. Okey, nombor 11. 11 tu namanya adalah choroid. Choroid. Okey, yang paling penting adalah retina. Retina ni penting. Retina ni penting. Nombor 13 adalah bintik buta. Pun penting juga. Bintik buta. Bintik buta. Maksudnya kalau cahaya jatuh dekat bintik buta tu, kita tak nampak. Bintik buta kat sini. Kalau image terbentuk pada sini, tak nampak. Korang tak nampak image tersebut. Jadi image tak boleh sentuh kat situ. Yang ke-14 namanya bintik kuning. Pun popular juga. Bintik kuning. Jadi bintik kuning dengan bintik buta ni memang selalu keluar lah. Okey, last one adalah saraf optik. Saraf
Optik. Jadi inilah nama-nama mata. Banyak gila guys. Belum masuk nama telinga lagi nanti. Jadi PT3 mencabar sikit. Okay, boleh? Cikgu move Okay, sampai sini okey tak? Boleh? Okay. So, yang penting-penting. Yang penting-penting, kita buat definasi dulu. Boleh nampak penting-penting sikit. Okay, so target cikgu sampai mata je tau. Tak nak lebih-lebih mata je. Okey, bahagian mata manusia yang berfungsi mula-mula adalah kornea. Okey, kita start dengan kornea. Kornea ya. Jadi kornea adalah lapisan transparent ni T ni, transparent yang refract dan fokus pada retina, mengecut. Refract ni macam apa? Membengkok cahaya. Membengkokkan cahaya dan fokus cahaya ke retina. So maksudnya cahaya masuk, nanti cahaya tu akan bengkok sikit. Dia macam tu lah lebih kurang. Okey, yang kedua adalah iris tadi. Okey, iris tadi kalau ikut dia kawal saiz anak mata. Dia kawal saiz anak mata. Nombor 3 adalah anak mata, pupil. Okey, pupil ni dia kawal kuantiti cahaya. Kuantiti cahaya. Okey, nombor 4 namanya adalah kanta mata. Okey, kanta mata dia adalah fokuskan cahaya. Dia macam kornea juga, tapi ini lebih fokus untuk melihat imej terbentuk. Okey, yang nombor 5 adalah glamia. Okey, glamia adalah bendalih luk sinar yang mengekalkan bentuk berbola mata dan menupukan cahaya ke dalam mata. Okey, itu 5 yang pertama. Okey, kita nak masuk 5 yang seterusnya. 5 seterusnya adalah ligamen. Ligamen penggantung. Okey, ligamen penggantung iaitu gentian kuat yang memegang kanta mata. Jadi tak adalah nak pegang mata tu. Jatuhlah mata kita. Okey, seterusnya lah otot selia. Okey, otot selia ni adalah dia akan menukar ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengendoran. Pengecutan dan pengendoran. Pengecutan dan pengendoran. Okey, nombor 8. Nombor 8 namanya adalah konjuktiva kan? Konjuktiva. Okey. Konjuktiva itu adalah melindungi bahagian depan sklera. Melindungi bahagian depan sklera. Okey, lagi nombor 9. Glemeca. Glemeca tu sebenarnya mengekalkan bentuk bola mata dan memberi tumpuan. Okey, memberi tumpuan cahaya ataupun fokus cahaya ke retina. Okey, nombor 10 adalah sklera. Sklera ni adalah mengekalkan bentuk
mata dan melindunginya. Okey, kalau korang ada buku teks pun sama je. Juga ambil semua ni buku teks. Cuma cikgu pemudahkanlah urusan awak, senanglah sikit. Okey, seterusnya nak masuk nombor 11. Nanti aku tanya awak. Nombor 11 adalah choroid. Choroid adalah lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya. Mencegah pantulan cahaya dalam mata. Nombor 12, retina. Retina sangat penting. Lapisan yang mengandungi. Mana? Oh, ada lagi bawah ni. Membekalkan dia. Membekalkan impuls saraf. Impuls saraf. Okey, retina mengandungi fotoreseptor. Fotoreseptor. Ingat foto tu cahaya so fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Fotoreseptor tu cahaya, dapat mengesan cahaya. Jadi retina ni macam skrin lah. Dia ni seolah-olah macam skrin. Skrin kalau orang tengok TV ke, dia macam tu lah. Jadi kat situlah terbentuknya kita punya image. 13, bintik buta. Penting ni bintik buta. Bintik buta ya. Bintik buta sebahagian daripada retina yang tidak sensitif. Yang tak sensitif pada cahaya. Kalau jatuh kat situ tak nampak apa-apalah sebab tak ada fotoreseptor. Bintik kuning pula sebahagian daripada retina paling sensitif kepada cahaya kerana banyak fotoreseptor. Bintik buta tak sensitif, bintik kuning sensitif. Jadi 3 yang kat bawah ni agak popular guys. Ini popular. Choroid ni kadang-kadang suruh label je. Choroid ni kadang-kadang suruh label je. Jadi definasi jarang. Definasi lagi yang penting adalah ni, otot selia dan juga kanta mata. Yang banyak tanya fungsi. Yang lain tu lebih kepada labelkan sahaja. Dan juga iris. Jadi kalau ikut kat sini, yang penting juga rasa 3, 5, 6 lah ada. Yang dia tanya mengenai dia punya tugasan dia. Yang lain tu cuma labelkan lah. Jangan tanya. Okey, sampai sini korang nak tanya apa tak? Boleh? Okey kah? Okey, kalau macam tu kita test. Jom kita test sekejap. Ada lagi? Mana? Nombor 15. Oh, ada lagi 15 ni. Ya Allah, terpadam pula kat bawahnya. Ni fiber. Saraf optik. Saraf optik. Saraf optik adalah gentian saraf yang membawa impuls saraf ke otak. Impuls saraf ke otak. Ni tak popular lah sebab dia hujung. Okey. Jadi dia hantar impuls ni ke otak, impuls saraf ni. Dalam bentuk impuls. Impuls tu laju, impuls tu macam elektrik. Dia sangat laju. Dia sangat laju. Okey. Kita nak buat teka-teki sikit ni, guys. Kita nak buat teka-teki sedikit. Jap Cikgu tanya kejap. Okay, nanti korang type lah. Cikgu akan bagi tugasan dan korang akan type apakah namanya. Yang pertama, apakah ia yang mengawal saiz pupil? Mengawal saiz pupil.
Guys, apakah yang mengawal saiz pupil? Siapa tahu? Alamak, slow pula juga punya internet ni. Iris, betul, iris. Okey, apakah yang fokus cahaya kepada retina? Dia dapat fokus cahaya kepada retina. Fokus cahaya kepada retina. Namanya adalah kanta mata. Bagus. Okey, apa bendakah yang boleh menukar ketebalan kanta dengan pengecutan dan pengenduran? Otot selia. Okey, bagus. Lagi, apakah yang tidak sensitif langsung kepada cahaya? Yang tak sensitif langsung kepada cahaya, apakah ia? Bitik buta, betul. Apakah yang bertindak seperti skrin dalam mata kita? Macam skrin. Dia adalah retina. Dia macam ni, aku lukis sikit. Katakanlah kalau kita nampak sesuatu objek, katalah kita nampak segitiga macam ni lah, nampak pokok macam ni kan. Jadi nanti kalau dia lalu kita punya kanta ni, mana warna lain, warna apa nak pakai, warna purple ni. Dia lalu pada kanta ni, dia akan fokus kat sini. Nanti kat sini dia akan jadi terbalik. Pokok tu nampak terbalik. Pada retina ni. Ya. Cuma bila dihantar kepada otak tafsir dalam keadaan tegak. Jadi otak tu yang tafsir tegak. Tapi retina tu dia terbalik. Kalau korang tak percaya, korang ambil satu kanta ni, korang letak dekat skrin, korang akan nampak dia terbalik. Jadi macam tu lah. Jadi kalau orang tu rabun, jadi dia akan fokus macam ni. Nampak tak? Imej ni terbentuk kat tengah-tengah. Jadi imejnya tak terbentuk pada retina. Jadi matanya rabun. Okey. Nanti kita ada rabun dekat, rabun jauh. Ataupun mungkin dia tersilang dekat belakang retina. Sini dia silangnya. Jadi dia rabun lah. Terpaksalah pakai spek. Supaya kita boleh fokuskan balik dekat retina tu. Ni. Tapi kalau katalah mata kita sengit sikit, terkena pada titik buta, kita tak nampak apa-apa. Sebab titik buta tak ada photoreceptor. Okey, boleh? Itulah sedikit ya. Tapi nama-nama ni dia akan kadang-kadang dia akan minta lah tandakan X. Tandakan nama Y. Yang suruh labelkan. Tapi fungsi biasanya yang cikgu tanda tadi. Okey, boleh guys? Boleh faham kan? Sedikit. Tapi walau macam mana pun korang akan lupa nanti along the way. Tapi tak apalah. Kurang-kurang korang faham. Okey, kita nak pergi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita nak masuk color of the object seen. Warna-warna yang kita boleh nampak, yang boleh dilihat oleh mata. Warna apakah yang dapat dilihat oleh mata kita? Okey, yang pertama. Sekejap. Okey, yang pertama, dekat sini ni mata kita ni. Besarkan sikit supaya nampak. Ni kita punya sklera. Ni kita punya retina. Okey, kita punya sklera dan retina ni kalau korang tahu dekat sini lah. Cuma dia terbalik. Dia ambil curve ni, dia terbalikkan. Dia cuma letak curve kat sini. Dia terbalikkan ya. Okey, besarkan sikit Okey. Jadi dekat sklera ni dengan retina, kita ada rod namanya sel rod dengan sel kon. Cahaya masuk. So, apa fungsi sel rod dengan sel kon? Dia popular ni, sel rod dengan sel kon. Okey, fungsinya adalah
Yang pertama, retina mempunyai dua jenis fotoreseptor, iaitu namanya sel rod dan juga sel kon. Satu sel rod dan satu lagi sel kon. Sel rod ni sensitif terhadap cahaya, keamatan cahaya. Okey, manakala sel kon ni sensitif terhadap warna cahaya. Okey, warna-warna kita nampak tu lebih kepada kon. Kalau kita nampak banyak cahaya masuk, lebih kepada rod. Rod ni lebih kepada banyak mana cahaya masuk. Banyak mana cahaya masuk. Kon ni lebih kepada warna-warna yang ada. Okey, warna-warna yang ada. Okey, seterusnya terdapat 3 jenis sel kon. Terdapat 3 jenis sel kon ni yang berbeza, yang masing-masing sensitif terhadap cahaya merah, hijau dan biru. Cahaya asas, warna asas untuk cahaya. Cahaya asas untuk cahaya ni berbeza dengan warna yang kita warna tu, color. Kalau color kita ada merah, biru, kuning. Tak ada hijau. Tapi untuk cahaya ni ada hijau. Berbeza sikit dengan warna yang kita warna tu. Ini adalah warna asas cahaya. Jadi dia sangat sensitif kepada 3 warna ni. Jadi sebab itulah kalau korang perasan, 3 warna ni lah akan dikombainkan untuk menjadi warna-warna lain. Okey? Boleh Okey, seterusnya kita nak masuk lagi yang seterusnya. Okey sampai sini okey ke guys? Boleh faham ke? Boleh terima? Boleh kan? Cuba teruskan lagi Okey, next. Seterusnya kita nak masuk mekanisme. Mekanisme ni maksudnya macam mana dia berfungsi. Macam mana dia berfungsi ni. Okey, yang pertama, kalau kita nampak lilin ni, nampak lilin masuk. So nanti dia akan menjadi terbalik. Dia akan menjadi terbalik. Jadi kita nampaklah cahaya kat situ. So kat sini dia beritahu bahawa sinaran cahaya ini dari objek memasuki mata melalui kornea. Semua mata memfokuskan sinaran objek. So ni akan memfokuskan kepada retina Sinaran cahaya akan merangsang fotoreseptor. Okey, lepas tu dia akan menghantarkan impuls saraf melalui saraf optik. Lepas tu otak akan mentafsir. So senang je lah. Tapi korang buat ayat tak payahlah panjang macam ni. Kita akan ambil poin-poin nanti Okey, tu idenya. So cahaya masuk, fokus pada retina oleh kantar. Lepas tu merangsang fotoreseptor, menghasilkan impuls akan dihantar kepada otak dan otak akan mentafsir. Warna biru, warna merah, lilin. Dia akan mentafsir. Ini mekanikal yang dibuat. Okey, jom kita masuk lagi, sikit lagi. Okay, di sini dia kata adalah nombor 1, sinaran cahaya dari objek memasuki mata melalui melalui apa? Mula-mula sekali, melalui kornea. Lepas tu, lepas kornea dia melalui glamia. Okey, lepas tu melalui kantar mata. Dan juga melalui glameka. Jadi kornea, glamia, kantar mata dan juga glameka. Glameka kat mana? Glameka kita kat tengah tadi. Ni glameka ni. Jadi cahaya melalui semua ni. Termasuklah glameka sampailah ke retina. Okey, jadi kornea, glamia, kantar mata dan juga glameka. Okey, seterusnya. Sebelum terkena retina,
Sebelum terkena retina, bahagian-bahagian mata ini menumpu sinaran cahaya. Dari objek ke retina. Objek kelihatan lebih kecil dan terbalik. Lebih kecil dan terbalik tu songsang ya. Jadi dia fokus sampai ke retina, kita nampak dia kecil dan songsang. Okey, sinaran cahaya merangsang. Kalau cahaya mesti merangsang fotoreseptor. Fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf. Untuk hantar maklumat ni, hantar ke otak. Lepas itu otak akan mentafsir. Impuls saraf, imej terbalik yang lebih kecil pada retina kemudian akan muncul tegak. Jadi otak tu akan mentafsir sebagai tegak. Itulah ceritanya. Itulah ceritanya guys. Okey, sampai sini okey. Sampai sini okey ke? Boleh guys? So telinga minggu depan kita masuk. Boleh kan? Alright. So, kalau boleh cikgu nak tekalah sikit ni beberapa perkara. Korang nak salin ke? Salin. Cikgu akan nak membuat teka-teki beberapa perkara supaya korang boleh recall balik. So, malam ni sampai sini je. Okay, cikgu akan kosongkan kita punya slide supaya kosong, tak nampak apa-apa. Okay, soalan pertama cikgu adalah, apakah fungsi fotoreseptor? Okey, apakah fungsi fotoreseptor? Fungsi fotoreseptor untuk apa? Fotoreseptor apa? Fungsi fotoreseptor. Mengesan kehadiran cahaya. Mengesan kehadiran cahaya.